A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi di dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain yang merupakan huraian bagi Syarhul Jalalil Mahalli ala Warakati Imamil Haramain Al-Juwaini rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah daripada satu hari ke satu hari kita meniti daripada satu perbahasan ke satu perbahasan. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung kembali perbahasan kita, iaitu dalam pertemuan yang lepas kita telah pun meneliti berkenaan dengan isu jenis-jenis an-naskhu yang kita berhenti pada perbahasan bahawa boleh untuk berlaku an-naskhu pada hukum manakala tulisannya masih kekal. Maknanya tulisan Al-Quran itu masih kekal di dalam Al-Quran dan dalam masa yang sama hukumnya pula dimansuhkan. Dan minggu lepas juga kita telah melihat satu lagi fenomena an-naskhu, iaitu bukan semata-mata hukumnya dimansuhkan tetapi tulisannya juga dimansuhkan. Tak ada masalah bahawa hukum dan juga tulisan dimansuhkan secara bersama. Maksudnya dulu ayat Quran, kemudian akhirnya ayat itu dimasukkan daripada Al-Quran, dalam masa yang sama hukum yang difahami daripada ayat itu juga dimasukkan bersama dengan ayat-ayatnya sekali. Alhamdulillah kita telah meneliti perbahasan ini dalam minggu lepas, dan insya-Allah pada hari ini kita akan melihat jenis-jenis an-naskhu yang seterusnya, tetapi melihat dari dimensi yang lain, iaitu tidak menjadi masalah untuk sesuatu hukum itu dimansuhkan dengan digantikan kepada hukum yang baru, dan boleh juga hukum itu dimansuhkan kemudian tidak digantikan dengan sebarang hukum. InsyaAllah kita akan menelitinya pada petang yang berbahagia ini biiznillah subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna al-Imam al-Hattab al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil aini lahu wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Wa huwa syarihun li syarhil jalalil mahalli ala warakati imamil haramain al-Juwaini rahimahumallahu subhanahu wa ta'ala. Qala sayyidina al-Imam al-Hattab al-Maliki wa yajuzun naskhu ila badalin kama fi naskhi istiqbali baitil maqdis bistiqbalil Ka'bah. Okey, kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau menghuraikan huraian Al-Imam Al-Mahalli, dan kalau kita tengok pada ayat wa yajuzun naskhu ila badalin kama fi naskhi istiqbali baitil maqdis bistiqbalil Ka'bah, Imam Al-Hattab hanya mendatangkan tambahan iaitu kalimah yajuz. Adapun selain daripada kalimah yajuz, semua itu diambil terus daripada Syarhul Jalal Al-Mahalli. Jadi Imam Al-Mahalli ataupun Imam Al-Hattab ingin menyatakan bahawa yajuz, maksud dia yajuz dari sudut akal. Dari sudut akal tidak menjadi satu kesalahan untuk sesuatu hukum itu dimansuhkan lalu digantikan dengan hukum yang lain. Dari sudut akal ia tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Tidak dianggap satu kesalahan, tidak dianggap satu perkara yang mustahil bagi Allah untuk Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan satu ayat ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam melafazkan satu sabdaan, kemudian hukum yang difahami daripada ayat Al-Quran tersebut atau daripada hadis tersebut dimansuhkan pula, lalu digantikan dengan hukum yang baru.
ini tidak dianggap sebagai satu perkara yang mustahil. Sebab an-naskhu bukan bererti Allah Subhanahu Wa Taala ataupun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya merasakan bahawa hukum yang lama tidak sesuai. Baru tahu, oh hukum ni tak sesuai rupanya, lalu nak ditukar kepada hukum yang baru. Kalau itu ia mustahil. Kerana ia menafikan sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan Tuhan tidak mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Namun an-naskhu bukan bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala berubah fikiran. Mustahil bagi Allah Taala dengan sifat-sifat sedemikian, sebab yang berubah fikiran, yang tak tahu rupanya keputusan ini tak sesuai, itu makhluk. Adapun Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui daripada dulu, sekarang akan datang. Cuma an-naskhu hanyalah sebagai satu keinginan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada siapa boleh memaksa Allah untuk mengubah daripada satu hukum ke satu hukum yang lain, disebabkan di sana ada hikmah pada satu zaman, kemudian hikmah itu akhirnya contohnya tiada pada zaman yang seterusnya, lalu diubah kepada hukum yang baru. Jadi boleh dari sudut akal. Bila boleh dari sudut akal, kadang-kadang berlaku dari sudut syarak, kadang-kadang tidak berlaku dari sudut syarak. Namun sekarang Imam Al-Hattab Al-Maliki yang mendatangkan huraian penuh Imam Al-Mahalli akan menyatakan bahawa pemansuhan hukum lalu digantikan dengan hukum yang baru ini bukan semata-mata tidak mustahil sudut akal, bahkan berlaku dari sudut syariat. Berlaku sungguh dari sudut syariat. Contohnya apa di sini disebut sebagaimana yang berlaku pada pemansuhan menghadap Baitul Maqdis, iaitu ketika kita salat. Satu ketika dahulu umat Islam, baginda Nabi SAW dan juga para sahabat, pada peringkat awal sewaktu salat diwajibkan, maka para Nabi Muhammad dan para sahabat salat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Kaabah. Cuma kalau Nabi salat di kawasan Kaabah, maka Nabi akan mencari sudut Kaabah yang setentang dengan Baitul Maqdis. Jadi ketika itu Nabi akan menghadap Baitul Maqdis, dan dalam masa yang sama Nabi memang berada di hadapan Kaabah. Tapi sewaktu Nabi SAW berada di Al-Madinah Al-Munawwarah bi Rasulillah SAW, maka apabila Nabi berada di Al-Madinah, apabila Nabi menghadap Baitul Maqdis, ini bererti Nabi akan membelakangi Kaabah. Nabi akan membelakangi Kaabah. Jadi perkara ini sangat jelas terzahir sewaktu baginda Nabi berada di Al-Madinah. Kerana apabila Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis, ini akan menyebabkan Nabi membelakangi Kaabah. Kerana Baitul Maqdis itu berada di utara Madinah. Ia berada di utara Madinah, manakala Makkah pula berada di selatan Madinah. Jadi apabila baginda Rasul menghadap ke Baitul Maqdis, bermaksud Nabi menghadap ke arah utara, maka secara tak langsung Nabi akan membelakangi Makkah, yang mana di Makkah itu adanya Baitullahil Haram, Ka'batullahil Musyarrafah. Lalu hukum menghadap ke Baitul Maqdis ini di dalam solat telah ditukar, dimansuhkan dengan menghadap ke Kaabah di dalam solat. Maknanya berlaku satu hukum yang diamalkan satu ketika dahulu, lalu ditukar. Hukum yang lama sudah dimansuhkan, sudah tidak boleh diamalkan, lalu ditukar kepada hukum yang baru, iaitu ketika salat hendaklah menghadap ke Baitullahil Musyarrafah, iaitu Kaabah. Maksudnya tidak lagi boleh pada hari ini kita ketika salat menghadap ke Baitul Maqdis. Orang kalau kita perasan di Baitul Maqdis pun, kalau mereka salat mereka akan menghadap ke Kaabah. Dan kalau kita perasan gambar-gambar orang yang sembahyang di Qubatus Sakhra contohnya, mereka akan membelakangi Masjid Qubatus Sakhra sewaktu mereka salat, kerana kiblat umat Islam pada hari ini adalah Kaabah Al-Musyarrafah. Jadi berlaku perubahan hukum daripada kiblat asalnya menghadap ke Baitul Maqdis ditukar kepada menghadap ke Kaabah. Dan kalau kita melihat dari sudut hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala pada awalnya menghadapkan baginda Nabi dan para sahabat untuk salat menghadap ke Baitul Maqdis sebagai kiblat, pada peringkat awalnya kerana antara hikmah yang disebut oleh para ulama adalah untuk menyatakan kepada masyarakat Banu Israel bahawa baginda Nabi SAW bukanlah seorang Nabi ataupun orang yang berlainan dengan para Nabi dan para Rasul sebelum kedatangan baginda. Kerana Nabi-Nabi daripada Bani Israel, sewaktu mereka salat, mereka akan menghadap ke Baitullahil
Baitullahil Maqdis, ke Baitul Maqdis. Mereka akan menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Filastin. Jadi peringkat awal untuk menyatakan kepada Banu Israel bahawa orang-orang Yahudi di Madinah contohnya, Nabi nak menyatakan, hikmahnya adalah Allah ingin menyatakan kepada mereka bahawa Rasulullah ini adalah sambungan daripada para Nabi dan para Rasul sebelum baginda. Maksudnya tidak ada perbezaan di antara Nabi Muhammad dan juga para Nabi yang terdahulu dari sudut akidah. Bahkan dari sudut syariat pun akan ada juga persamaan di antara Nabi Muhammad dan juga Nabi-Nabi yang lain. Contohnya dari sudut menghadap Baitullah Al-Maqdis, Al-Muqaddas di Palestin, iaitu Baitul Maqdis, yang mana baginda Nabi pada peringkat awal diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi ini semua untuk menunjukkan bahawa sebagaimana Nabi-Nabi Bani Israel satu ketika dahulu menghadap ke Baitul Maqdis ketika solat, maka Nabi Muhammad juga menghadap ke Baitul Maqdis ketika solat, kerana syariat Nabi Muhammad dan juga syariat Nabi-Nabi terdahulu dari sudut itu adalah sama pada peringkat awal. Lalu apabila Banu Israel, iaitu masyarakat Yahudi di Madinah, walaupun telah melihat banyak persamaan di antara Rasulullah dan juga Nabi-Nabi terdahulu, tetapi mereka tetap tidak mahu beriman kepada Allah dan tidak mahu meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menukar kiblat kepada Baitullahil Al-Muharram, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Ditukar ke Kaabah untuk menyatakan bahawa walaupun Nabi Muhammad dan para Nabi yang lain sama dari sudut akidah, namun syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang terakhir sekali, yang akan memansuhkan juga beberapa syariat sebelumnya. Lalu umat Islam diminta untuk menghadap ke Kaabah Al-Musharrafah, yang mana Kaabah itu pada asalnya adalah merupakan kiblat pertama bagi umat Islam sebelum kedatangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kerana umat Islam pada zaman sebelum kedatangan Nabi-Nabi Bani Israel, sebelum dibina Baitullahil Maqdis, Baitul Maqdis, kiblat umat Islam adalah Kaabah Al-Musharrafah, dan kiblat Nabi Ibrahim juga adalah Kaabah. Namun setelah itu ditukar, daripada Kaabah ditukar kepada Baitul Maqdis, dan akhirnya ditukar semula kepada kiblat yang asal, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Ini adalah contoh nasakh hukum, hukum yang dimansuhkan lalu digantikan dengan hukum yang baru. Kemudian selain daripada itu, kata Imam Al-Haramain, wa ila ghairi badal. Maksud dia begitu, sebagaimana boleh dimansuhkan hukum dengan digantikan kepada hukum yang baru, boleh juga dimansuhkan satu hukum tetapi sudah tidak digantikan dengan hukum yang baru. Maknanya dimansuhkan hukum yang lama tanpa sebarang gantian. Juga tidak menjadi masalah dari sudut akal. Wa ila ghairi badalin kama fi naskhi qawlihi ta'ala idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Surah Al-Mujadalah ataupun Al-Mujadilah ayat yang ke-12. Dalam ayat ini kata Imam Al-Mahalli, sebab ayat kama fi naskhi qawlihi ta'ala idza najaitumur rasul faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah ini memang ayat asal Imam Al-Mahalli dan tidak dibuat sebarang penambahan oleh Imam Al-Hattab Al-Maliki. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullah subhanahu wa ta'ala, contoh kepada suatu hukum yang dimansuhkan tetapi tidak diganti dengan hukum yang baru adalah sebagaimana pemansuhan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-12, iaitu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah. Apabila kamu semua berbisik-bisik dengan Ar-Rasul, iaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Subhanallah, ya Rasulullah begitu dimuliakan oleh Allah di dalam Al-Quran sehingga Rasulullah itu disebut dengan nama Ar-Rasul, An-Nabi di dalam Al-Quran. Ar-Rasul. Apabila kamu semua berbisik-bisik dengan Rasul, iaitu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika kamu ada persoalan, ada permintaan, lalu kamu tidak menyatakan terang-terangan depan orang ramai, sebaliknya kamu menghadap baginda Nabi dan kamu menyatakan secara berbisik-bisik dengan Nabi sehingga orang lain tak dengar masalah yang ingin kamu tanya, kamu ada persoalan peribadi yang ingin kamu tanya kepada baginda Nabi,
maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dahulukanlah. Maka faqaddimu, maka berikanlah di antara dua tangan kamu, maksudnya sebelum kamu berbisik-bisik dengan Nabi, sebelum kamu bertemu dengan Nabi untuk kamu bertanya soalan khusus yang ingin kamu tanya secara personal dengan baginda Rasul, dahulukanlah berikanlah sedekah, berikanlah sedekah sebelum kamu berbisik-bisik bertemu dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Menurut guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdil Hasani, banyak orang salah faham. Orang ingat ayat ini menunjukkan satu ketika dahulu para sahabat diwajibkan untuk bersedekah kepada baginda Nabi alaihi salatu wasallam, wajib memberikan pemberian kepada baginda Nabi sebelum mereka bertanya sebarang soalan secara personal, secara peribadi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdil Hasani, ini adalah kefahaman yang salah. Sebab Rasulullah tidak boleh menerima sebarang sedekah, tidak boleh menerima sebarang sedekah. Maksud ayat ini sebenarnya, kata beliau, adalah para sahabat Nabi pada peringkat awal, kalau mereka ingin bertanya soalan khusus dengan baginda Nabi, lalu mereka akan bersendirian dengan Nabi, bertanya soalan secara peribadi dengan Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan mereka terlebih dahulu untuk bersedekah kepada mana-mana orang fakir miskin, bukan kepada Nabi, kepada mana-mana orang fakir miskin. Setelah mereka selesai bersedekah kepada orang fakir miskin, barulah mereka bertanya soalan kepada baginda Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi akhirnya ayat ini dimansuhkan, maksudnya sudah tidak lagi diwajibkan ke atas para sahabat untuk memberikan sebarang sedekah kepada mana-mana orang miskin sebelum mereka bertanya soalan kepada baginda Nabi. Cuma digantikan dengan hukum apa? Tidak digantikan sebarang hukum. Maknanya pada asalnya kalau nak tanya memang tak ada kena sebarang masalah. Kemudian Allah Ta'ala mewajibkan mereka memberikan sedekah. Kemudian dimansuhkan dan tidak digantikan pula dengan kewajipan yang lain. Jadi ini di antara contoh hukum yang satu ketika dahulu dipundakkan, dipertanggungjawabkan ke hadrat para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebelum mereka bertanya soalan kepada baginda Nabi. Lalu selepas turun ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kaum muslimin selepas itu sudah tidak lagi diwajibkan untuk memberikan sebarang sedekah kepada fakir miskin sebelum mereka bertanya soalan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai satu dimensi, iaitu tak ada menjadi satu masalah untuk sesuatu hukum itu dimansuhkan lalu digantikan dengan hukum yang lain, atau dimansuhkan tanpa digantikan dengan sebarang hukum yang lain. Kita lihat pula kepada dimensi yang seterusnya. Adakah mesti an-naskhu, satu hukum yang dimansuhkan itu lalu digantikan dengan hukum yang lain? Kalau digantikan dengan hukum yang lain, adakah hukum yang terbaru mesti lebih ringan daripada hukum yang lama? Maka kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam menghuraikan kenyataan Imam Al-Mahalli yang menghuraikan matan Al-Waraqat, kata Imam Al-Hattab, wa yajuzun naskhu ila ma huwa aghlazu kama fi naskhi at-takhir baina shaumi Ramadan wal fidyati bit-ta'ami ila ta'yinis shaum. Yajuz, maksudnya yajuzu aqlan, tidak menjadi satu kesalahan, tidak menjadi satu perkara yang mustahil dari sudut akal untuk berlakunya satu pemansuhan kepada satu pemansuhan hukum kepada hukum ila ma ay ila hukmin huwa aghlaz min al-hukmi al-awwal. Itu maksud dia, ila ma huwa aghlazu ay ila hukmin wa hadha al-hukmu aghlazu ay ashaddu min al-hukmi al-awwal. Tidak menjadi satu kesalahan, bahkan harus dari sudut akal, maksudnya tidak ada salahnya dari sudut akal untuk berlakunya pemansuhan sesuatu hukum lalu digantikan, hukum yang dimansuhkan itu digantikan kepada hukum yang lebih berat daripada hukum yang dimansuhkan. Sebab mungkin kita terbayang, bila satu hukum dimansuhkan itu adalah hukum asalnya berat lalu dimansuhkan kepada hukum yang ringan. Namun rupa-rupanya sebagaimana disebut di sini, tidak menjadi satu kesalahan dari sudut akal untuk Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan satu hukum yang ringan
lalu digantikan dengan hukum yang berat. Bahkan ia bukan semata-mata harus dari sudut akal, bahkan berlaku dari sudut syariat. Kerana kadang-kadang tak semestinya benda yang tidak dianggap mustahil dari sudut akal itu berlaku secara realiti. Contohnya, akal tidak mengatakan satu perkara yang mustahil kalau untuk Allah Ta'ala menciptakan lautan daripada air madu. Mustahil ke untuk Allah Ta'ala ciptakan ada satu lautan yang mana air laut itu adalah madu, bukannya masin? Manis seperti madu. Mustahil atau tidak? Secara akal. Ni ada tak kalau berlaku benda tu, adakah ia akan mendatangkan perkara yang mustahil bagi Allah? Jawapannya tidak. Bahkan Allah Ta'ala mampu dan berkuasa untuk menjadikan lautan seluruhnya bukan dengan air yang masin, sebaliknya dengan madu. Itu maknanya boleh berlaku dari sudut akal, tidak dianggap sebagai perkara yang mustahil. Tetapi secara realitinya berlaku atau tidak? Secara realitinya tidak berlaku. Maknanya bukan semua perkara yang tidak dianggap mustahil dari sudut akal mesti berlaku secara realiti. Tetapi kalau berlaku secara realiti, maka berlaku itu adalah bukti paling nyata untuk menunjukkan bahawa perkara itu adalah tidak mustahil. Okey, jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam beliau mendatangkan huraian bagi kalam Imam Al-Mahalli, kama fi naskhit takhyir baina shaumi Ramadan wal fidyati bit ta'am. Sebagaimana yang berlaku pada pemansuhan hukum diberikan pilihan. Diberikan pilihan, iaitu diberikan pilihan ke atas umat Islam pada zaman baginda Nabi pada peringkat awal untuk membuat sebarang pilihan, sama ada ingin berpuasa pada bulan Ramadan atau ingin membayar fidyah, iaitu memberikan makanan kepada orang-orang miskin kalau mereka tidak mahu berpuasa. Satu ketika dahulu bila masuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala dengan hikmah dan juga kebijaksanaan Allah tidak mewajibkan serta-merta puasa bulan Ramadan ke atas umat Islam. Sebaliknya Allah memberikan pilihan ke atas umat Islam. Sama ada nak berpuasa atau nak membayar fidyah kalau tak nak puasa. Jadi kena pilih antara satu. Tinggal dua-dua berdosa. Tinggal kedua-duanya berdosa. Buat salah satunya, dia telah melakukan perbuatan yang wajib. Maksudnya dia dianggap sebagai al-wajib al-mukhayyar. Perbuatan wajib yang boleh dipilih di antara dua perbuatan atau lebih. Dalam contoh ni ada dua sajalah, iaitu sama ada berpuasa pada bulan Ramadan atau dia tak nak berpuasa pada bulan Ramadan, tetapi dia akan setiap hari yang dia tidak mahu berpuasa, dia akan membayar fidyah, iaitu memberikan makanan kepada orang miskin. Ini realiti yang berlaku pada peringkat awal. Bila masuk bulan Ramadan, kalau contoh Sayyidina Umar, katakanlah Sayyidina Umar menyembang dengan Sayyidina Abu Bakar, hari ini dah 1 Ramadan. Wahai Sayyidina Abu Bakar, awak puasa ke tidak? Kata Sayyidina Abu Bakar, saya puasa. Contoh ni tak berlaku ni. Saya buat satu dialog untuk memahamkan kita. Lalu Sayyidina Umar kata, oh, saya ingat hari ini tak nak puasa lah. Kenapa? Tak larat ke? Larat je, tapi rasa hari ini nak makan lah. Hari ini nak makan. Jadi kalau begitu, Sayyidina Umar kalau beliau tidak mahu berpuasa pada bulan Ramadan, beliau tidak berdosa, tetapi beliau diwajibkan untuk membayar fidyah kepada fakir miskin. Itu yang berlaku pada zaman awal Islam. Akhirnya ditukar kepada apa? Ila ta'yinis shaum. Ai an-naskhu ila ta'yinis shaum. Asalnya boleh dibuat pilihan sama nak berpuasa atau tidak berpuasa bagi mereka yang mampu berpuasa, tetapi akhirnya ditukar hukum ini kepada yang lebih berat. Iaitu kalau anda mampu, kalau kamu mampu berpuasa, tidak ada pilihan bagimu, bahkan diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi kalau dia tak mampu, dia sakit, itu cerita lain. Ini bagi orang tak mampu. Tapi kalau kita seorang yang mampu, wajib untuk berpuasa dan haram untuk berbuka puasa. Sedangkan pada awal Islam dulu, pada zaman awal Islam dulu, orang yang mampu sekalipun, kalau dia malas nak puasa pada hari itu, dia tidak berdosa, tetapi dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Jadi kalau kita lihat dalam contoh ini, peringkat awal mudah. Nak puasa pun tak apa, tak nak puasa pun tak apa. Tapi kena buat salah satu. Sama ada puasa atau tidak berpuasa tapi bayar fidyah.
ditukar hukum diberikan pilihan ini kepada sudah tidak ada pilihan. Wajib berpuasa bagi mereka yang mampu. Jadi ketika itu hukum bertukar daripada mudah kepada payah, kepada lebih sukar. Jadi tak mustahil dan bahkan berlaku. Bahkan yang banyak juga berlaku adalah suatu hukum itu dimansuhkan kepada yang lebih ringan. Daripada hukum yang pada awalnya berat, ditukar kepada hukum yang lebih ringan bagi pihak kita. Wan nashu ay wa yajuzun nashu. Wan nashu ila ma huwa akhaffu. Kama fi qawlihi ta'ala, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Summa qala fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Okey, ini contoh bagi ataupun bagi keadaan yang kedua pula, iaitu tidak menjadi satu kesalahan, tidak dianggap satu perkara yang mustahil dari sudut akal untuk berlaku pemansuhan daripada satu hukum yang lebih berat kepada hukum yang lebih ringan. Di sini disebut wan nashu. Maksud dia wa yajuzun nashu. Maksud dia wa yajuzu nashul ashad ataupun al-aghlaz ila ma huwa akhaf. Maksudnya tidak dianggap satu benda yang mustahil dari sudut akal untuk berlaku pemansuhan sesuatu hukum yang lebih berat kepada ma ai ila hukmin huwa akhaf, kepada hukum yang kedua itu lebih ringan daripada hukum yang pertama. Dan ini yang banyak berlakulah, yang banyak berlaku dalam syariat. Banyak hukum hakam ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi, dimansuhkan daripada satu hukum ke satu hukum. Lalu kita mendapati hukum peringkat awal adalah berat bagi kita lah. Pada Allah tak ada istilah berat atau ringan. Pada kita, pada nisbah kita sebagai manusia, hukum pertama lebih berat, tetapi hukum yang kedua yang menjadi ganti kepada hukum yang pertama itu lebih ringan. Banyaknya berlaku begitu. Pun begitu, macam kita dah tahu tadi, ada juga hukum yang ditukar daripada dulunya lebih senang, tapi akhirnya sekarang sudah menjadi lebih berat bagi pihak kita. Walaupun senang ke berat ke, tetapi dia masih berada dalam ruang lingkup kemampuan kita. Sebab Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sama ada berat ke, ringan ke, bukan tidak mampu dilakukan. Ia mampu dilakukan. Cuma kalau melihat dari sudut kemalasan kita tu sendiri, mana yang lebih senang dilakukan? Mana yang lebih berat? Itu saja yang dimaksudkan dengan hukum yang lebih berat atau hukum yang lebih ringan. Sebab manusia secara biasanya inginkan keringanan. Kalau kita diwajibkan berat, padahal kita boleh buat. Tetapi kalau dulu wajib sekarang dah tak wajib, lebih ringan kepada kita. Okey. Apa contoh kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang berlaku di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-65, Allah Ta'ala berfirman, sekiranya ada di kalangan kamu semua wahai kaum muslimin, ada 20 orang yang bersabar, 20 orang yang bersabar itu pasti akan mengalahkan 200 orang musuh. Ayat ini adalah ayat yang mewajibkan untuk kaum muslimin menghadapi musuh sekalipun bilangan tentera muslimin dengan bilangan tentera musyrikin tidak padan. Iaitu tentera musyrikin lebih banyak daripada tentera muslimin. Iaitu kalau umat Islam ada 200 orang, kalau orang musyrikin ada 200 orang sedangkan orang Islam ada 20 orang, maka wajib bersabar dan tidak boleh lari daripada medan perang. Maknanya 20 orang nak lawan 200 orang. Jadi kalau seorang tentera Islam secara nisbahnya perlu melawan 10, betul tak? 20 per 100 maknanya 20 per 100 maknanya 20 bagi 200. Jadi maksud dia seorang kena lawan 10 orang. Betul tak? Ke saya terlupa? Betul tu saya. Ya. Saya matematik kena cek balik.
Maksudnya kalau ada 20 orang tentera Islam menghadapi 200 tentera bukan Islam, maknanya tidak boleh lari. Maknanya satu orang kalau perlu lawan dengan 10 orang, nisbah dia seorang lawan 10. Seorang lawan 10. Kalau 10 orang kena lawan 100 orang. Kalau 20 orang kena lawan 200 orang. Istilah begitu. Setiap tentera tu perlu menghadapi 10 orang tentera musuh. Kalaulah bilangannya seperti itu, maka diharamkan ke atas kaum muslimin untuk lari daripada medan perang. Maknanya kalau lari juga dari medan perang berdosa. Mesti bersabar dan bertahan dan terus melawan tentera musuh walaupun seorang kena berlepan dengan 10 orang. Tapi katakan tentera muslimin bukan seorang kena lawan 10, tapi seorang tentera Islam kena lawan 11 orang, 12 orang. Ketika itu ada keringanan untuk tentera muslimin lari daripada medan perang kerana bilangannya sangat tidak setara. Itu pada peringkat awal. Maksudnya seorang kalau terpaksa berhadapan dengan 10 orang tentera musuh, dia wajib untuk bersabar dan terus berperang sama ada menang ataupun syahid. Akhirnya hukum ini dimansuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Taala kemudiannya berfirman. Maksud dia turun firman Allah Taala kepada baginda Nabi yang seterusnya. Firman yang berbunyi, fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Saya saya semak kitab Qurratul Ain ini berdasarkan nuskhah manuskrip tulisan tangan. Jadi kalau kita tengok dalam manuskrip yang utama bagi kitab Qurratul Ain ditulis fa in takun, sedangkan kalau kita buka mushaf kita fa in yakun, fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Cuma dalam teks Qurratul Ain berdasarkan nuskhah yang dibaca di hadapan anak kepada Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki sendiri, nuskhah tersebut berbunyi fa in takum minkum mi'atun. Dan kalau kita rujuk kepada qiraat Al-Quranul Karim, yang membaca wa in takun adalah Al-Imam Nafi' dan juga Ibnu Katsir serta Ibnu Amir dan juga Abu Ja'far. Jadi memang ulama-ulama qurra mempunyai dua riwayat dalam membaca ayat ini dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sewaktu membacakan ayat ini kepada para sahabat, baginda membacanya dengan dua cara bacaan, sama ada fa in yakum minkum mi'atun sabirah, atau satu lagi bacaan baginda Nabi adalah fa in takum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Berbeza dari sudut bacaan tetapi tidak mengubah dari sudut makna. Apa maksud ayat ini, iaitu ayat yang ke-66 surah Al-Anfal? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sekiranya ada di kalangan kamu semua wahai kaum muslimin 100 orang yang bersabar, 100 orang yang bersabar itu akan dapat mengalahkan 200 orang yang 200 orang tentera musuh. Kalau umat Islam ada 100 orang yang bersabar, 100 orang itu akan dapat mengalahkan 200 orang tentera musuh. Jadi ayat surah Al-Anfal ayat yang ke-66 ini telah memansuhkan ayat sebelumnya, ayat yang ke-65, yang mana ayat yang ke-66 ini mewajibkan umat Islam untuk terus sabat di medan perang sekiranya seorang kena lawan 2 orang musuh. Seorang tentera Islam kalau terpaksa berhadapan dengan 2 orang tentera musuh, iaitu nisbah jumlah tentera Islam dengan jumlah tentera bukan Islam adalah 1 nisbah 2. Seorang kena lawan 2 orang. Maksudnya kalau 100 orang Islam kena lawan dengan 200 orang Islam, 100 orang Islam kena lawan 200 orang bukan Islam, maka ketika itu umat Islam diharamkan untuk berundur daripada medan perang. Tapi kalau seorang tentera Islam terpaksa berhadapan dengan 3 orang tentera musuh, maka ketika itu kalau ketua tentera mendapati yang terbaik kita berundur, maka tidak menjadi satu kesalahan untuk berundur daripada medan perang. Sebab lari daripada medan perang ni di antara dosa-dosa besar. Lari daripada medan perang termasuk dalam dosa-dosa besar. Jadi kalau kita lihat ayat yang ke-66 surah Al-Anfal dengan ayat yang ke-65 surah Al-Anfal, maka kita akan mengetahui bahawa peringkat awal dulu seorang tentera Islam kalaulah jumlah tentera musuh tidak setara, iaitu seorang tentera Islam kena lawan 10 orang tentera musuh sekalipun, dia tak boleh lari. Kalau dia lari berdosa.
dosa besar lagi. Tetapi akhirnya hukum ini diberikan keringanan, iaitu dimansuhkan dengan digantikan kepada satu keadaan orang Islam, kalau tentera Islam terpaksa menghadapi 2 orang, dia tak boleh lari lagi. Tapi kalau seorang kena hadapi 3 orang atau lebih, kalau dia lari, dia tidak berdosa daripada medan perang. Dia tidak berdosa kerana lari daripada medan perang. Jadi kalau kita lihat, berlaku perubahan hukum daripada yang lebih susah kepada yang lebih senang bagi kaum muslimin. Jadi ini di antara contoh lah, banyak lagi contoh sebenarnya kalau kita nak datangkan contoh. Antaranya puasa pada hari Ashura. Satu ketika dahulu diwajibkan ke atas kaum muslimin untuk berpuasa pada hari Ashura, iaitu pada 10 Muharram. Tapi pada hari ini puasa pada 10 Muharram sudah tidak diwajibkan. Sebaliknya hanya disunatkan. Jadi ini di antara contoh lagi hukum yang satu ketika dahulu diwajibkan tetapi akhirnya disunatkan. Dia memang berlaku perubahan daripada yang lebih berat kepada yang lebih ringan. Alhamdulillah, selesai kita bicara tentang perbahasan an-naskh dari sudut satu hukum itu ditukar daripada hukum itu dimansuhkan kepada hukum yang lain, atau suatu hukum itu ditukar kepada ketiadaan hukum tanpa ganti, maksudnya. Kemudian sekiranya hukum itu diganti dengan hukum yang baru, tidak menjadi masalah hukum yang baru itu lebih berat daripada hukum yang lama atau hukum yang baru itu lebih ringan daripada hukum yang lama. Baik, sekarang kita akan masuk kepada dimensi seterusnya bagi perbahasan an-naskh, iaitu dari sudut melihat dalil yang memansuhkan itu, iaitu sama ada ayat Al-Quran ataupun hadis. Boleh tak? Sebab yang memansuhkan, dalil yang memansuhkan, ia sama ada ia ayat Al-Quran atau ia hadis Rasulullah semata-mata. Akal tidak boleh memansuhkan, ijma' tidak boleh memansuhkan. Sebaliknya perlu sesuatu hukum ataupun ayat Al-Quran itu sekiranya dimansuhkan, hanya boleh dimansuhkan dengan ayat Al-Quran atau dengan hadis. Cuma sekarang kita akan meneliti, boleh tak ayat Al-Quran memansuhkan ayat Al-Quran yang lain? Boleh tak hadis Nabi memansuhkan ayat Al-Quran? Jadi kita akan meneliti perbahasan ini. Kerana dari sudut kekuatan ada perbezaan di antara ayat Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Dari sudut subut, dari sudut subut, iaitu dari sudut ia benar-benar daripada Allah dan juga Rasul, berlaku perbezaan di antara Al-Quran dan juga hadis. Ini kerana Al-Quran adalah qat'iyatus subut. Al-Quran adalah yakin 100% ia adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita buka Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu, yakin 100% bahawa ayat-ayat yang ada dalam mushaf itu memang betul-betul firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau ada orang yang mengatakan saya tak setuju alif lam mim itu contohnya adalah ayat Al-Quran, bagi saya bukan alif lam mim, sepatutnya mim saja. Dia kata yang turun kepada Nabi bukan alif lam mim. Dia kata sebenarnya yang turun hanya mim. Contoh kalau ada orang berfikiran begitu, dalam keadaan dia ada ilmu dan dia tahu bahawa kenyataannya itu bercanggah dengan ijma' para ulama', maka kalau dia sebut juga perbahasan itu, disebut juga tanpa paksaan akan kenyataan tersebut, kalau diadili oleh mahkamah, mahkamah boleh memutuskan yang dia telah terkeluar daripada agama Islam. Sebab apa? Sebab dia telah menafikan alif lam pada firman Allah yang berbunyi alif lam mim. Kerana semua ayat Al-Quran termasuk dengan huruf-hurufnya, kesemuanya adalah qat'iyatus subut, iaitu pasti ia benar-benar daripada wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun kalau kita pergi kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan hadis Nabi tidak sampai ke kategori qat'iyatus subut. Sebaliknya hanya berada pada kategori zanniyatus subut. Hadis Rasulullah ada sedikit perbezaan kerana ada hadis Nabi yang memang pasti ia memang sabdaan Nabi, mai qat'iyatus subut, iaitu dipanggil sebagai hadis mutawatir. Hadis yang dipanggil sebagai hadis mutawatir, iaitu ramai para sahabat,
mendengar Nabi menyatakan sabdaan tersebut. Lalu sahabat yang ramai ini menyatakan pula kepada golongan tabi'in bahawa Nabi telah bersabda dengan sabdaan demikian, dalam keadaan golongan tabi'in yang mendengar sabdaan itu daripada para sahabat juga ramai. Jadi setiap generasi itu memang ramai, meriwayatkan kepada yang ramai, riwayat kepada yang ramai, yang mana jumlah ramainya bilangan itu mustahil mereka bersepakat pula untuk melakukan penipuan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis seperti ini kalau sampai ke tahap ini namanya hadisun mutawatir. Hadis yang mutawatir dia adalah qat'iyatus subut, iaitu dia benar-benar kita benar-benar meyakini bahawa ia adalah sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma hadis mutawatir tak banyak. Hadis mutawatir tidak banyak berbanding dengan hadis ahad. Hadis ahad macam mana pula? Hadis ahad iaitu apabila periwayatan hadis ini berlaku dengan jumlah yang tidak ramai. Tak kisahlah bilangan yang tak ramai itu berlaku dalam generasi sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau sebagainya. Jadi contoh, kalau ada 3 orang sahabat je yang meriwayatkan hadis tersebut, maka walaupun diberitahu kepada generasi tabi'in yang mendengar hadis ini daripada 3 orang sahabat, dikatakan sampai 1000 orang sekalipun, tetap hadis itu dipanggil sebagai hadis ahad. Kerana jumlah perawi hadis itu, kebetulan dalam contoh ini dalam generasi sahabat, tidak sampai ke tahap mutawatir, tidak sampai ke tahap bilangan yang banyak. Lalu kalaulah berlaku sahaja bilangan yang sedikit dalam generasi sahabat atau tabi'in atau tabi'in atau keseterusnya yang meriwayatkan hadis ini, maka secara automatik hadis itu dianggap sebagai hadis ahad. Hadis ahad ia berada pada status dhanniyatus subut, keyakinan ataupun kita menyatakan bahawa kemungkinan besar ia adalah sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau hadis tu hadis sahih atau hadis hasan, kemungkinan besar ia memang hadis Rasulullah. Dia panggil zanni. Sangkaan kuat kita dengan sokongan unsur-unsur lain akan menyatakan bahawa kemungkinan besar, kemungkinan yang kuat akan membawa kita bahawa ia memang sabdaan Nabi, sebab perawinya orang yang dipercayai, bukan seorang pembohong. Cuma masalahnya pada bilangan je tak ramai. Jadi oleh kerana bilangannya tidak ramai, maka tidak sampai ke tahap yakin 100%, tetapi kemungkinan besar memang ia sabdaan baginda Nabi alaihi salatu wasallam. Dipanggil sebagai dhanniyatus subut. Jadi oleh kerana hadis dengan Al-Quran ni ada sedikit perbezaan, boleh tak ayat Al-Quran dimansuhkan oleh hadis? Ini yang akan dibincangkan dalam tajuk ini. Boleh tak suatu ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran itu memang pasti firman Allah Ta'ala, boleh tak ia dimansuhkan oleh satu hadis yang mana hadis itu setelah diteliti ia tidak berada pada tahap qat'iyatus subut, sebaliknya hanya berada pada tahap dhanniyatus subut. Boleh tak hadis ahad memansuhkan ayat Al-Quran? Boleh tak hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir? Jadi di sini akan diperbahaskan oleh Al-Imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain Al-Juwani, lalu dihuraikan oleh 2 orang alim ini, iaitu Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki. Baik, kita baca kenyataannya. Qala rahimahullah, wa yajuzu naskhul kitabi bil kitabi kama fi ayatayil iddati wa ayatayil musabarah. Boleh dari sudut akal, tidak dianggap mustahil dari sudut akal untuk berlaku pemansuhan terhadap Alkitab, iaitu ayat Al-Quranul Karim. Alkitab di sini maksudnya Al-Quran. Cuma dimasukkan di sini bukan naskhu jami' ayatul Quran, tetapi pemansuhan sebahagian ayat Al-Quran. Jadi tidak menjadi masalah dari sudut akal, yang ini yajuz aklan, tidak dianggap mustahil dari sudut akal untuk berlaku pemansuhan terhadap ayat Alkitab, iaitu ayat Al-Quran, dengan sebab bil kita, dengan sebab datangnya juga ayat Al-Quran. Maksudnya berlaku pemansuhan itu sebab apa? Sebab ada satu ayat yang baru turun kepada baginda Nabi, yang ayat itu memansuhkan ayat yang sebelumnya, ayat yang pernah turun sebelumnya kepada Sayyiduna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sudut perbincangan akal, ia tidak dianggap sebagai satu perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah turunkan satu ayat Quran, kemudian tak lama selepas tu diturunkan pula satu lagi ayat Quran kepada baginda Nabi alaihi wasallam, yang ayat Quran yang kedua ni pula, yang terbaharu ini memansuhkan ayat Quran yang sebelumnya. Ini tidak dianggap sebagai mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia apa? Sebagaimana yang berlaku pada dua ayat yang menceritakan tentang iddah wanita yang kematian suami. Dan juga dua ayat yang menceritakan tentang kewajipan bersabar menghadapi musuh. Kalau kita tengok, kita imbas balik perbahasan sebelum ini, kita akan menemui contohnya, saya cari kejap. Di mana disebut sebelum ini, kita tengok kejap. Iaitu ketika Imam Al-Hattab, ketika Imam Al-Mahalli, ketika Al-Imam Al-Mahalli juga Al-Imam Al-Hattab menghuraikan kenyataan Imam Al-Haramain Al-Juwaini yang berbunyi wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi. Pemansuhan hukum tetapi ayat Al-Qurannya kekal. Kalau kita imbas balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini, contoh dua ayat iddah tadi iaitu merujuk kepada ayat yang ke-240 daripada surah Al-Baqarah dengan ayat yang ke-234 daripada juga surah Al-Baqarah. Iaitu pada asalnya yang mula-mula turun kepada baginda Nabi, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yang mula-mula turun kepada baginda Nabi adalah ayat yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu semua, wahai golongan lelaki, lalu mereka telah meninggalkan pula isteri-isteri mereka, dan isteri mereka sudah kematian suami, maka wasiat untuk isteri-isteri mereka adalah tetap kekal mendapat keenakan, iaitu terus kekal di dalam rumah si suami tadi dalam tempoh setahun. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa wanita yang kematian suami diwajibkan oleh Allah untuk beriddah di rumah suaminya selama setahun. Tak boleh dia pergi ke tempat yang lain, dia mesti terus berada di situ beriddah dalam tempoh setahun. Jadi ayat ini akhirnya dimansuhkan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-234, iaitu walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan orang-orang lelaki yang telah meninggal dunia dan mereka meninggalkan isteri-isteri mereka, maka isteri-isteri mereka hendaklah berdiam diri selama 4 bulan 10 hari, iaitu iddah pada asalnya setahun ditukar kepada 4 bulan 10 hari sahaja. Jadi kalau kita lihat ayat yang memansuhkan dan yang dimansuhkan, kedua-duanya adalah ayat Al-Quranul Karim, dan kebetulan contohnya kedua-duanya dalam surah yang sama, iaitu surah Al-Baqarah. Dan begitu juga contoh bagi dua ayat musabarah yang baru saja kita dengar tadi untuk hari ini, iaitu pada perbahasan tentera dalam menghadapi tentera musuh, tentera Islam dalam menghadapi tentera musuh. Pada asalnya Allah Ta'ala menurunkan kepada baginda Nabi, iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain, iaitu ayat yang mewajibkan seorang perlu menghadapi 10 orang tentera musuh. Lalu ayat ini dimansuhkan dengan ayat yang seterusnya yang turun kepada baginda Nabi yang berbunyi fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain, yang ayat ini menyatakan pula seorang tentera Islam hanya diwajibkan menghadapi 2 orang tentera musuh. Jadi kedua-duanya adalah ayat Al-Quran yang memansuhkan, dan yang dimansuhkan kedua-duanya adalah ayat Al-Quran. Jadi bukan semata-mata tak ada masalah dari sudut akal
Bahkan berlaku dari sudut syariat. Bila berlaku saja memang itu adalah bukti paling nyata bahawa ianya memang betul-betul tidak mustahil dari sudut akal. Sebab tidak akan berlaku pada alam realiti sebarang perkara yang mustahil dari sudut akal. Tak akan berlaku pada alam realiti sesuatu benda yang mustahil dari sudut akal. Contoh, kalau saya kata kepada tuan-tuan, saya sedang mengajar ni, saya sebenarnya berada di Kuala Kangsar, tapi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir sekarang, tuan-tuan akan nampak saya juga berada di Mesir. Itu adalah satu perkara yang tak akan berlaku sama sekali kerana ia adalah mustahil dari sudut akal. Mana boleh satu jasad berada di dua tempat dalam masa yang sama? Satu jasad dalam satu masa perlu berada di satu tempat semata-mata. Tapi satu jasad di dua tempat serentak itu adalah mustahil. Tapi sebagaimana yang kita sebut tadi, tidak semestinya benda yang tidak mustahil dari sudut akal berlaku pada realiti. Semua benda yang mustahil dari sudut akal tidak akan berlaku. Tetapi ada juga benda yang tidak mustahil dari sudut akal tetapi berlaku. Maafkan saya, ada juga benda yang tidak mustahil dari sudut akal tetapi tidak berlaku. Dan ada juga benda yang tidak mustahil dan berlaku. Contoh, kewujudan kita itu tidak mustahil dan akhirnya berlaku. Itu contoh benda yang tidak mustahil kewujudannya dari sudut akal dan memang berlaku. Ada juga benda yang tidak mustahil dari sudut akal tetapi tidak berlaku. Macam contoh tadi, lautan daripada madu. Setakat kita tahu belum ada lagi lautan daripada madu. Yang tahu laut air masin, airnya masin. Tapi tak jumpa lagi laut yang rasanya adalah madu. Tak ada lagi. Jadi, adakah mustahil bagi Allah untuk menciptakan satu lautan daripada madu? Jawapannya tidak. Tidak mustahil bagi Allah. Tetapi berlaku atau tidak? Tidak berlaku secara realitinya. Jadi, suatu benda yang tidak mustahil dari sudut akal kadang-kadang berlaku, kadang-kadang tidak berlaku. Tetapi sesuatu benda yang mustahil dari sudut akal pasti tidak akan berlaku. Jadi bila Imam Al-Haramain menyatakan wa yajuzu naskhul kitabi bil kitab, dari sudut akal tidak menjadi mustahil untuk Al-Quran dimansuhkan oleh ayat Al-Quran yang lain. Ini dari sudut akal. Bahkan adakah ia berlaku atau tidak? Memang berlaku. Begitu juga dengan wa naskhus sunnati bil kitab, tidak menjadi satu perkara yang mustahil dari sudut akal untuk berlaku pemansuhan hadis dengan Al-Quran. Maknanya hadis Nabi tertentu dimansuhkan oleh ayat Al-Quran tertentu. Ini juga tidak dianggap mustahil, bahkan berlaku. Kama fi naskhi istiqbali Baitul Maqdis tsabiti bis sunnatil fi'liyah fi hadis sahihain biqaulihi ta'ala fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini berlaku contohnya seperti pemansuhan menghadap Baitul Maqdis, yang mana kewajipan menghadap Baitul Maqdis ini telah pun sabit dengan sunnah. Dengan sunnah yang dilakukan sendiri oleh baginda Nabi dan ianya ada direkodkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Iaitu kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, buka Sahih Muslim dan juga kitab-kitab hadis yang lain, kita akan mendapati bahawa memang Rasulullah dan para sahabat pada zaman awal Islam ketika salat mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kewajipan ataupun kewajipan menghadap Baitul Maqdis itu sabit, itu terbukti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya kewajipan menghadap Baitul Maqdis ketika salat dimansuhkan dengan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-144. Firman Allah yang berbunyi fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wahai Nabi, alihkanlah wajahmu menghadap ke al-masjid al-haram. Jadi hadis Nabi yang pada asalnya menunjukkan bahawa Nabi salat menghadap ke Baitul Maqdis akhirnya dimansuhkan dengan satu ayat Al-Quran yang mewajibkan kaum muslimin untuk salat sampai ke hari kiamat menghadap ke al-masjid al-haram, iaitu menghadap ke Kaabah al-Musyarrafah. Jadi tidak menjadi masalah, tidak menjadi masalah untuk sesuatu ayat Al-Quran dimansuhkan oleh satu ayat Quran yang lain, dan tidak juga menjadi masalah untuk satu hadis Rasulullah dimansuhkan oleh ayat Al-Quran. Kemudian disebut lagi wa naskhu sunnati bis sunnah. Maksud dia juga tidak menjadi satu perkara yang mustahil untuk hadis Nabi, satu hadis tertentu dimansuhkan oleh satu hadis Nabi yang lain.
Maksudnya hadis memansuhkan hadis. Ia juga tidak dianggap sebagai mustahil. Bahkan berlaku. Kama fi hadisi Muslimin kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Jadi sebagaimana yang ada di dalam hadis Imam Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya satu ketika dahulu, dulu saya telah melarang kamu semua daripada menziarahi kubur. Maka tahulah kita bahawa Rasulullah sebelum ini melarang para sahabat menziarahi kubur. Jadi haram menziarahi kubur disebabkan Nabi tak bagi satu ketika dahulu. Hadis Nabi pada zaman Rasulullah pernah melarang para sahabat daripada menziarahi kubur. Jadi pengharaman menziarahi kubur itu sabit dengan hadis. Lalu Nabi kata fazuruha, maka ziarahilah kubur sekarang. Jadi tahulah kita dulu tak boleh ziarah kubur, Nabi yang tak bagi. Kemudian akhirnya Nabi kata ziarahlah kubur. Nabi mengizinkan pula kita untuk menziarahi kubur. Jadi tahulah kita ini di antara contoh hadis Nabi yang dimansuhkan sendiri oleh hadis Nabi yang lain. Walaupun setakat pembacaan saya belum bertemu lagi dengan satu hadis yang menjelaskan betul-betul Nabi melarang para sahabat menziarahi kubur. Yang ada hadis ni saja setakat saya jumpa. Nabi kata dulu saya pernah melarang. Cuma apa sabdaan Nabi sebelum Nabi larang tu? Yang Nabi sebut kepada para sahabat tu, macam mana lafaz Nabi? Nabi kata macam mana? Tak sampai kepada saya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Mungkin ada yang menjumpainya boleh maklumkan kepada saya. Tetapi sabdaan Nabi yang memansuhkan ini, yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, ini menunjukkan bahawa sebelum Nabi menyebut kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, Nabi pernah bersabda kepada para sahabat dengan satu sabdaan yang melarang para sahabat daripada menziarahi kubur. Cuma macam mana ayatnya, macam mana gaya bahasanya, dalam kitab mana, setakat ni saya tidak menjumpainya. Namun kita fahamlah daripada hadis yang berbunyi kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, bahawa dulu Nabi pernah melarang. Cuma Nabi kata dulu saya larang, sekarang saya tidak melarangnya. Jadi ini di antara contoh hadis Nabi yang dimansuhkan oleh hadis Nabi yang lain. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa muradul musannifi bidzalik ma ada naskhas sunnatil mutawatirati bil ahad fa innahu sayusarrihu bi'adami jawazihi wa sayati anna as-sahiha jawazuhu. Kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, yang dimaksudkan oleh pengarang, siapa pengarang? Iaitu Al-Imam Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Yang dimaksudkan oleh pengarang bahawa hadis Nabi boleh dimansuhkan oleh hadis Nabi. Tengok ini peranan para ulama dalam menghuraikan sesuatu kitab. Beliau akan memahami dengan jelas lalu menyatakan kepada kita. Kata Imam Al-Khattab, yang Imam Haramain maksudkan hadis Nabi boleh dimansuhkan oleh hadis Nabi yang lain, itu selain daripada hadis mutawatirah dimansuhkan oleh hadis ahad. Maksudnya selain daripada itu boleh. Hadis mutawatir memansuhkan hadis mutawatir, tak ada masalah. Hadis ahad memansuhkan hadis ahad, tak ada masalah. Hadis mutawatir memansuhkan hadis ahad, tak ada masalah. Tetapi hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir tak boleh. Tak boleh. Bukan ini yang Imam Haramain inginkan. Maksudnya kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, maksud Imam Haramain hadis boleh memansuhkan hadis, iaitu selain daripada hadis ahad memasukkan hadis mutawatir. Kerana di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, hadis ahad tidak boleh memasukkan hadis mutawatir. Maknanya hadis ahad juga tidak boleh memansuhkan Al-Quran Al-Karim. Ini pendirian di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan kata Imam Al-Khattab, fa innahu sayusarrih bi'adam jawazi. Imam Haramain akan menyebut selepas ini, akan sebut dengan jelas selepas ini dalam ucapan beliau yang akan datang, bahawa perkara ini tidak boleh. Maksudnya tidak boleh hadis mutawatir dimansuhkan oleh hadis ahad. Wa sayati anna sahiha jawazuhu. Namun akan datang juga selepas ini perbahasan bahawa sebenarnya pandangan yang kuat, pandangan yang sahih adalah
tidak menjadi masalah untuk hadis mutawatir dimansuhkan oleh hadis ahad. Jadi Imam Al-Hattab Al-Maliki ingin menyatakan, walaupun Imamul Haramain menyatakan hadis ahad tidak boleh memansuhkan hadis mutawatir, tetapi pandangan yang lebih kuat sebenarnya adalah tidak menjadi masalah untuk hadis ahad memansuhkan hadis mutawatir. Ini kita akan lihat dalam perbahasan yang seterusnya. Seterusnya Imam Al-Hattab menyatakan tentang satu perbahasan, iaitu Imam Al-Haramain tidak menyatakan, kata beliau, wasakata 'anit tasrihi bi bayani hukmi naskhil kitabi bis sunnah. Beliau iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini telah berdiam diri daripada menyatakan ucapan yang jelas di dalam menerangkan hukum pemansuhan Alkitab dengan hadis. Imam Al-Haramain tak sebut boleh tak Al-Quran dimansuhkan oleh hadis Rasulullah. Beliau tak sebut. Secara jelasnya beliau tak sebut. Beliau berdiam diri daripada menyatakan perkara tersebut. Dalam teks Al-Waraqat tak disebut. Tetapi kata Imam Al-Hattab, walakinna kalamahul ati yaqtadi annahu yajuzu bis sunnatil mutawatirah wala yajuzu bil ahad. Tetapi ucapan Imam Al-Haramain yang akan datang, yang akan kita akan jumpa lepas ni, akan menunjukkan bahawa tidak menjadi masalah untuk Al-Quranul Karim dimansuhkan oleh hadis mutawatir. Walaupun Imam Al-Haramain tak sebut secara jelas-jelas, tetapi daripada ayat Imam Al-Haramain yang akan datang, kita akan tahu bahawa di sisi Imam Al-Haramain tidak menjadi masalah untuk ayat Al-Quran dimansuhkan oleh hadis mutawatir. Maksudnya hadis mutawatir memansuhkan ayat Al-Quran. Tetapi dalam masa yang sama, wala yajuzu bil ahad. Pun begitu, Al-Quran di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini, secara yang kita akan faham daripada ucapan beliau, tidak boleh, Al-Quran tidak boleh dimansuhkan dengan hadis ahad. Maksudnya hadis ahad tidak boleh memansuhkan mana-mana ayat Al-Quran. Ini adalah di sisi Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Kemudian Imam Al-Hattab mula menceritakan dari sudut boleh tak, dari sudut akal, dari sudut akal adakah bermasalah untuk Al-Quran dimansuhkan oleh hadis? Boleh tak Al-Quran dimansuhkan oleh hadis, sama ada hadis ahad atau hadis mutawatir, dan berlaku atau tidak? Maksudnya dari sudut akal adakah ia dibenarkan atau tidak? Kemudian kalau kita kata dari sudut akal tidak menjadi masalah, adakah ia berlaku secara realiti pula? Jadi insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan membaca kenyataan Imam Al-Hattab Al-Maliki yang berbunyi wa qad ikhtulifa fi jawazi zalika wa wuqu'ihi wa qala fi jam'il jawami' ila akhirih. Insya-Allah dalam pertemuan akan datang kita akan meneliti ucapan ini secara panjang lebar biiznillahi subhanahu wa ta'ala, iaitu dari sudut adakah sebenarnya dianggap satu perkara yang mustahil untuk ayat Al-Quran dimansuhkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun dengan makna yang lain, ataupun dengan dalam masa yang sama, adakah dianggap satu perkara yang mustahil untuk hadis Nabi yang mutawatirah, hadis Nabi yang mutawatir dimansuhkan oleh hadis Nabi yang berstatus ahad. InsyaAllah kita akan menelitinya pada hari Ahad depan sekiranya masih ada usia yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itu saja yang saya ingin kongsikan dalam keterbatasan waktu yang kita miliki. Ala kulli hal, sedikit-sedikit kita membacanya. Moga-moga bermanfaat kepada kita semua tanpa sebarang tekanan untuk memahami maklumat-maklumat yang agak berat sebenarnya, namun moga-moga dapat difahami dengan baik, dan ini semua akan memudahkan kita untuk memahami teknik para ulama terdahulu di dalam mengambil hukum daripada Al-Quran dan juga hadis serta dalil-dalil yang lain. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada semua para teman yang bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Moga-moga di dalam kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya tak ada sebarang soalan yang ditujukan. Moga-moga semuanya dapat memahami dengan baik. Kita tangguhkan majlis kita insya-Allah pada petang ini dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih kepada semua. Jazakumullahu khaira. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.